Adik, buku tu ada sini satu. Berarti kau ada tulis kan? Ada banyak, soalnya lighter ada banyak warna. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dulu. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih bagi yang dah dapat join kelas ni. Okey. Jap, cikgu padam dulu. Mana tak berkenaan. Okey, kelas. Okey, kita akan mulakan kelas kita. Hari ini topik kita adalah celik wang. Ataupun penyelesaian masalah melibatkan wang. Okey, celik wang tu kita akan belajar simpanan dan pelaburan. Kedua, kredit dan pengurusan hutang lah. Okey, tadi cikgu rasa ada, cikgu tengok tadi ada beberapa orang yang ada mic. Nanti boleh buka lah masa cikgu tanya. Okey, kelas ni pun saya buat live di YouTube. Kalau tak kesempatan kan, kalau awak nak terkeluar ke internet tak kuat ke, awak boleh tengok kat YouTube lah. Okey. So kita akan mulakan kelas kita dulu dengan beberapa maklumat lah, terutama kepada standard pembelajaran kita. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini, pada minggu ini kita ada 4, sebenarnya tak banyak pun standard tu. Okey, yang pertama sekali pertama sekali awak tahu apa yang dimaksudkan dengan simpanan dan pelaburan. Simpanan dan pelaburan ni. Okey. Kedua, kita akan belajar berkenaan tentang faedah mudah. Apa beza faedah mudah dengan faedah compound dalam simpanan faedah mudah dan faedah compound. Okey. Seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan kredit dan hutang. Apa yang dimaksudkan dengan kredit dan hutang? Okey, seterusnya menerangkan perbezaan harga barangan sekiranya pembelian secara kredit dan tunai. Okey, kita akan tengok kredit dengan tunai ni, kalau kita bayar secara kredit ataupun bayar secara tunai, siapa yang lebih untung. Okey. Yang terakhir kita akan belajar menyelesaikan masalah lah, termasuklah celik wang yang tadi dan yang sebelum-sebelum ni, operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan 1 juta dalam situasi harian. Okey, ini maklumat yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita akan belajar celik wang yang pertama. Ini ada yang dalam buku teks awak awak boleh tengok dalam buku teks awak jugalah. Okey, untuk celik wang yang pertama ni,
Saya nak minta Aiman Hakim. Awak buka mic, awak baca dialog tu. Awaklah jadi yang budak perempuan tu, jadi ayah dia dan jadi pengurus bank. Okey, baca sikit. Wah, banyaknya duit Abang Yana pun nak kira lah. Ayah, kami dah kira duit lagi. Ni nombor 6, nombor 6. Oh, bolehkah Tuan bantu akaun apa yang sesuai untuk anak saya? Lagi? Ada akaun simpanan dan akaun pelaburan, Encik. Okey, awak tengok slide ni awak tak payah tengok buku tu, saya dah susun dia punya konten. Jadi dalam simpan dan labur ni, kalau awak ada duit, sebenarnya awak ada dua instrumen simpanan. Pertama akaun simpanan, satu lagi akaun pelaburan. Okey, boleh tak usia muda kita masuk akaun pelaburan? Okey, boleh. Sekejap. Okey, sebelum kita pergi kepada celik wang yang kedua, iaitu akaun pelaburan. Okey, saya nak minta awak faham dulu apa yang dimaksudkan dengan akaun simpanan ni. Okey, akaun simpanan. So, akaun simpanan ni wang yang boleh disimpan atau dimasukkan. Awak tengok tu. Wang yang boleh disimpan ataupun dimasukkan. Okey, seterusnya ni simpan, lepas tu awak masuk. Okey, dengan mudah. Kejap saya disable dulu. Ada tangan-tangan kawan-kawan kamu ni saya kena disable dulu. Kawan-kawan kau conteng. Okey. Saya kena padam ni kawan kau conteng ni. Ayolah. Okey, jangan conteng kelas. Okey, saya dah disable dah, kau tak dapat conteng. Seterusnya, wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Kalau pelaburan kau tak boleh keluarkan, kau ada tempoh matang. Okey, nanti saya akan tunjuk instrumen pelaburan dia. Seterusnya, wang permulaan simpanan rendah. Ya, betul. Awak kanak-kanak selalunya 10 hingga 15 ringgit dah boleh buka akaun. Okey, kalau orang dewasa dia perlukan, contoh Maybank perlukan 300 ke 500 ringgit untuk buka akaun permulaan kalau tak ada, tak boleh buka akaun. Itu beza dia. Kalau kanak-kanak 10 hingga 15 ringgit dah boleh buka akaun. Seterusnya, dapat faedah. Kita panggil faedah lah, kita tak panggil nama lain. Okey, faedah ni pula 1 hingga 2% setahun. Maksudnya rendah, terlalu rendah 1% hingga 2% setahun. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada slide. Saya padam dulu yang ni. Kejap lagi saya akan minta awak salin sabar dulu. Okey, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, saya akan minta pelajar seterusnya. Jap, siapa nama dia ni? Okey, Amadini. Okey, Amadini buka mic, awak baca. Buka baca. Daripada nombor 3 sampai nombor 9. Okey, baca. Ada tak Amadini? Amadini tak ada. Okey. Siapa yang ada mic tu? Aziz Khalif. Saya tahu kau tengah buka mic. Cepat. Aziz. Belum tak ada. Baca. Kuat sikit. Okey, kelas. Siapa yang ada mic je baca. Ayah kami, baca. Ayah kami dah kira duit raya dan duit tabung. Kami nak simpan. Okey. Ibu, saya nak buka akaun pelaburan. Kau baca mana tu? Kan ada nombor tu. Nombor 4. Ayah, kami dah kira duit raya kami dan duit tabung. Kami nak simpan. Esok kita sama-sama ke bank. Okey. Simpan di dalam bank lebih selamat dan akan mendapat faedah. Lagi? Jap. Ada satu Nombor ni. Lepas tu baca ibu. Baca tu. Ibu. Jap. Ibu saya nak buka akaun pelaburan ni. Betul. Okey, ibu saya nak buka akaun pelaburan. Apakah beza antara dua akaun ini, tuan? Okey memang nombor dia tak teratur sikit. Sebab dalam buku teks semua memang tak teratur Jadi saya dah skipkan dia. Bawah ni anak dia pun dah ada kata kan apa beza akaun dengan simpanan dengan pelaburan. Jadi untuk akaun pelaburan pula, terima kasih tadi kau tak silap saya suara Haziq, betul tak Haziq? Betul. Bagus. Saya cam suara kau. Okey, akaun pelaburan, wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Kau nampak tu? Nampak? Kenapa? Dia ada tempoh matang. Siapa yang kenal siapa yang ada kenal ataupun ada menyimpan dekat sijil simpanan premium. Yang ni siapa yang ada simpan, dia serendah RM10 je satu unit. Bank mana yang buat? BSN. Okey, nama dia simpanan tau.
Tapi ini zaman dahulu. Zaman sekarang dia dah kekalkan simpanan. Sepatutnya ini bukan simpanan, ini pelaburan. Ini salah satu pelaburan. Okay, kalau awak beli, awak beli dia hari ini. Okay. So kalau kau perlukan duit tu balik 45 hari selepas beli, baru boleh keluar duit kau tu. Nampak? Baru boleh keluar duit kau tu. Apa maksudnya? Kalau kau terdesak, kau tak boleh pakailah duit tu. Sebab bank akan bagi tempoh 45 hari selepas kau bank in duit tu ataupun beli sijil simpanan premium. Ni zaman dulu, sepatutnya dah berubah ni. Dia konsep dia pelaburan kat sini. Ini yang mudahlah selain daripada Amanah Saham Bumi Putra ASB, Amanah Saham Nasional. Okey, untuk awak celik wang ni awak tak payah kira banyak-banyak. Kalau nak kira banyak-banyak, topiknya adalah pada tingkatan 3 besok. Okey. Seterusnya saya teruskan, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Wang permulaan awak terpulanglah. Kalau kau nak beli RM10 kau dapat 1 unit. Kalau kau beli RM20, setiap akaun pelaburan dia berbeza. Jadi saya tak boleh cakap berapa ringgit sebab pelaburan. Okey, pelaburan ni dia ada untung, ada rugi. Seterusnya untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Kalau untung kau dapat, nampak kelas? Kau kena tengok perkataan ni, dividen atau bonus. Sedangkan kalau kau belajar tadi untuk akaun simpanan, kita tak panggil dia dividen, kita panggil dia faedah. Tak percaya kita tengok sebelah balik. Ni akaun simpanan kau tadi ni, namanya faedah. Okey. So seterusnya, kita tengok balik, kadar untung dia tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Okey, kelas. Saya nak awak salin dulu akaun simpanan ni. Okey, saya bagi tempoh masa 5 minit dah awak salin. Macam mana awak nak salin? Sekejap saya ajar kau. Okey, pertama sekali, saya buatlah kotak kat sini. Saya bagi masa awak salin lah nanti. Jangan risau. Okey, ini buku awak. Okey, awak buat kotak. Kotak awak tu. Okey, ni kotak ni kelas. Okey, buat sekarang Okey, saya tunggu, jangan risau. Nanti kalau 5-6 orang cakap dah salin, saya padam. Okey, kat sini awak letaklah perkataan akaun simpanan. Okey, akaun simpanan. Okey, sebab ujung kuis nanti, ujung kelas kita ada kuis Akaun simpanan, akaun pelaburan. Okey, kelas. Kau tulis yang pertama, kau tulis dulu untuk akaun simpanan kau tu ada apa tu. Tulis wang boleh disimpan atau dimasukkan. Tulis yang tu. Okey, awak tolong tulis yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, dah sudah tulis untuk yang kelima-limanya, saya akan tukar ke slide akaun pelaburan. Awak masukkan dia. Okey, awak masukkan semua ke sini. Dekat dalam dia awak isi 5-5-nya. Okey, buat sekarang kelas. Nanti awak akan nampak apa beza akaun simpanan dan pelaburan. Okey, saya bagi masa 5 minit. 3 minit 3 minit je sebab kita akan masuk kepada akaun pelaburan untuk awak salin. Okey. Okay, dah salin awak PM saya, cikgu saya dah salin. Saya dah salin. Okay, ada orang lagi nak masuk. Sekejap. Okey, dah siap salin belum kelas? Untuk akaun simpanan, saya akan pindahkan dia. Dah siap salin, awak buka je mic, cikgu saya dah siap salin. Belum, lagi sikit. Lagi sikit. Bagus. Okey, wang boleh disimpan atau dimasukkan. Contohnya kau buka bank, sambil kau salin tu saya ceritalah. Okey, kau pergi Maybank ke BSN ke, awak boleh keluarkan duit kau sesuka hati kau bila kau nak masuk hari ni ataupun orang ayah transfer dekat kau duit RM10, RM100. Okey,
Tak sampai 10 saat duit dah masuk dalam akaun kau dah boleh keluarkan. Itu simpanan. Kalau pelaburan tak boleh Okey, pelaburan kita ada tempoh matang. Seterusnya wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Okey. Wang permulaan awak rendah RM10 dah boleh buka buku akaun. Seterusnya awak akan dapat faedah lah. Kalau pelaburan kita panggil bonus dan dividen. Kejap lagi awak salin. Okey, dah sudah kelas Dah salin. Okey, dah salin. Kita pergi kepada slide seterusnya. Benda yang sama jugalah kau salin salin tu. Nanti awak akan nampak beza di apa kelas. Okey. Nanti kalau ada keluar soalan, sebab celik wang ni baru tahun ni diperkenalkan dekat awak lah. Okey. Sebab dekat Malaysia ni ada sejarah lepas saja SPM kau bekerja umur kau 22, 23 dah bankrupt. Sebabnya tak ada pengurusan kewangan yang baik. Okey. So celik wang ni dia dah ajar di sekolah rendah. Okey, salin dulu. Okey. Sudah ke tu? Belum lagi. Okey, belum lagi. Bagus. Kadar untung awak tinggi untuk pelaburan. Selalunya dia melebihi 2%. Kalau tabung haji ke tabung haji Amanah Saham Bumi Putra, selalunya 5% ke atas lah. Dan pernah cecah 10 hingga 12% setahun tu dia. Kalau simpanan tak boleh. Simpanan memang semua bank wajib bagi 1 hingga 2% je setahun. Maksudnya kalau kau simpan RM100 setahun, kau tak keluar-keluarkan duit kau hanya dapat RM1 je setahun tu. Itu simpanan. Kalau pelaburan kau simpan RM100, setahun kau boleh dapat RM10. Tu kalau RM100 lah tu pelaburan. Tu contoh ringkas dia lah. Okey, dah habis salin belum kelas? 8-5 minit saya pindah ke slide celik wang nombor 3. Dah, cikgu dah. Okey, siapa yang dah sudah tu? Haziq je. Yang lain? Belum, bukan saya. Bukan kau. Sebab kau pakai nama yang user lah Oppo lah, saya tak kenal lah. Saya kenal suara kau je. Oh. Boleh rename nama awak tu kalau awak pandai Kau tekan je right click, ada perkataan rename, kau namakan. Okey. Kita ada Adli, Ahmad Lufi, Alexandra, Menun, Alwan, Natasha, Damia, Kaisara. Okey. Putri Dania, Kasih Raudah. Ada user ni Haziq kot. Okey. Mardiah. Okey. Dah belum? Lagi sikit. Oh, ada orang nak masuk. Okey. Tak apa kalau tak sempat salin, nanti awak boleh tengok dekat YouTube lah. Boleh Okey, kita akan pergi kepada slide seterusnya. Awak salin dengan ringkas je kelas. Okey. Okey, dah. Bagus. Okey, kita akan pergi kepada celik wang nombor 3. Okey, untuk celik wang nombor 3 ni, saya akan bacakan dialognya, takut kau baca tak betul nanti. Okey, memula anak dia tanya, "Ibu, kenapa nilai faedah ini berbeza?" Okey, nilai pada tahun pertama ialah faedah mudah. Okey, saya berhenti kat situ sekejap. Apa maksudkan nilai tahun pertama ini adalah faedah mudah? Maksudnya kelas, okey, apabila awak masuk sahaja ke dalam bank awak tu, awak simpan duit dia. Okey, awak simpan duit dia pada tahun pertama, awak masukkan duit awak sebanyak RM2,000, yang mana bank dia bagi awak kadar faedah 1.8% setahun. Ini contoh apabila kau tak keluarkan duit kau RM2,000 ni, kau tak keluarkan duit kau selama setahun, awak akan dapat nilai faedah awak tu 1.8% didarabkan dengan RM2,000, awak dapat RM36. RM36 kemudian ditambahkan dengan RM2,000,
awak akan dapat RM2,036. Ni awak tak payah nak buat kira-kiranya. Kira-kiranya nanti tahun 5, tahun 6 nanti awak belajar balik. Okey. So, untuk tahun yang pertama dia akan panggil sebagai faedah mudah. Kenapa faedah mudah? Awak tengok ayat dekat sini. Sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank. Contohnya kau simpan dalam tempoh tertentu, kau tak keluarkan duit kau. Clue dia dekat sini. Tak keluarkan duit. Itu je. Faedah mudah. Kalau kau keluarkan duit kau, dia akan jadi lain. Okey, contohlah. Okey, untuk tahun yang kedua, tahun kedua ni saya pakai warna pink ya. Tahun kedua, tahun ketiga. Okey, dia dah panggil faedah compound dah kelas. Nak lagi kalau kau keluarkan duit kau tu kenapa dia jadi compound? Sebabnya pertama sekali tadi awak dah dapat RM2,036 ni dibawa ke baki ke depan. Okey, contohnya awak simpan duit awak bulan 1 tahun 21. Bulan 1 tahun 22 awak akan ada RM2,036. Lepas dibuat kiraan yang sama macam tadi. Lepas tu tahun ke pertama juga, bulan pertama tahun 23. Awak dia buat benda yang sama, dia ulang banyak kali sampailah kau keluarkan duit kau ataupun kau tak keluarkan duit kau. Itu namanya faedah compound. Faedah compound ni maksudnya, contohnya hari ni kau masuk RM100, tak sampai 10 minit kau keluarkan duit kau. Kau keluarkan RM20, tinggal RM80. Besok kau keluarkan lagi. So pengiraan tu namanya pengiraan bagi faedah compound, sebab dia dah jadi compounding kalau dalam bahasa matematiknya lah. Dia bukan faedah mudah. Tak ada faedah susah. Faedah mudah dan faedah compound sahaja. Okey, yang ni awak tak payah salin. Nanti awak salin dekat YouTube, awak hanya salin faedah. Awak sama juga nak salin nanti pun awak buat kotak dia sahaja ya. Okey, kita akan pergi kepada slide seterusnya. Awak just tahu faedah mudah, awak simpan duit di bank dalam tempoh tertentu. Kalau faedah compound, faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul. Dia ada perkataan terkumpul kat situ. Okey, maksudnya bukan duit awak, dia datang daripada nilai faedah. Kalau pelaburan dipanggil bonus ataupun dividen. Padahal duit kau RM2,000 je. Okey, RM2,072 ni, RM109 ni, ini dividen, bukan duit awak yang sebenar. Tu namanya compound. Kalau mudah tu adalah duit kau masuk tanpa kau keluarkan dalam tempoh tertentu. Okey, kita akan pergi kepada slide seterusnya. Okey. Yang ini kita tengok dulu. Yang ni senang sikit lah. Yang ni selalu kita ada. Okey, mak ayah kita pun sama buat benda yang sama. Okey. Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan tentang kredit dan hutang. Okey, saya nak, siapa yang ada mic tu baca kelas. Saya tak tahu kau ada mic kau elok ke tak, tak pakai headphone ke? Saya boleh. Siapa tu? Jap. Aziz. Baca lagi Zik. Saya hendak membeli mesin terapi saya berharga RM4,850 ini. Baik tuan, sila duduk dahulu. Tuan nak bayar dengan apa ya? Saya bayar dengan kad kredit. Kad kredit itu apa ya? Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis air. Oh, gitu. Kau tak nampak ke bawah dia? Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Begitu. Okey. Kau nak ikut kan? Ramai orang pakai kad kredit. Okey, kalau awak tengok kad kredit ni, apa maksud kad kredit ni kelas? Okey, kad kredit ni dia adalah pinjaman. Dia sebenarnya pinjaman, memang pinjaman. Kau nampak ni? Ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan, wang yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Maksudnya kau tak payah pergi bank, saya nak pinjam duit, nak beli mesin kukur ke kowe ke, tak payah kelas. Kau letak je kad kau tu, dah siap-siap tolak. Itu namanya kad kredit. Satu lagi kad debit. Kad debit kau tak belajar, saya bagi tahu je. Kad debit tu contohnya kau ada bank, dekat Maybank ada RM500. Kau ada kad, kau pergi Speedmart, kau beli nugget ke, RM12 tu, kau touch je kad kau. Itu pakai duit kau sendiri. Ini kad kredit, kau pakai duit bank, institusi kewangan. Jadi apa maksud kad kredit tu? Ni dia, hutang ialah pinjaman. Sebab dia pinjaman tadi kan, yang mana kau wajib bayar.
Okey, kalau kau tak bayar, kau akan kena denda. Dia selalunya 18% setahun. Okey, kad kredit ni kelas, nama lainnya kalau kau tak pandai urus, kad kredit juga kalau juga dikenali. Tapi dia tak akan keluar dalam buku teks sekolah sebagai ahlung berlesen. Kau faham tu? Cuma dia tak potong tangan kau lah. Dia kejar kau aja. Cara dia kejar, dia naikkan interest. Kadang-kadang interest ni lebih tinggi daripada ahlung. Jadi kita kena pandai urus kewangan kita ni. Kalau boleh elak guna kad kredit. Kad kredit ni betul bagus. Contoh kau beli mesin ni 4,850. Okey, dalam tempoh 10 hari kau bayar. Jadi kau tak payah kena denda. Kau tak kena denda lah kalau kau beli barang tu kan. Jadi, tapi kalau kau menangguhkan bayaran kau tu dalam beberapa bulan, kau akan didenda. Denda kau tu lebih tinggi daripada barang yang kau beli. Itu cukup bahaya. Sebab tu kita panggil kad kredit ni juga adalah ahlung berlesen, yang dapat lesen daripada kewangan. So dia tak datang kau cekik-cekik kau, tak ada. Cuma dia akan naikkan interest. Itu je. Okey, ini kredit ialah pinjaman. Kalau nak salin nanti awak salin dekat YouTube lah, ataupun kau screenshot aja handphone kau tu. Kau screenshot handphone kau, insya-Allah nanti kau salin. Okey, seterusnya saya akan bagi. Kalau kau nak salin pun sebenarnya ada dalam buku teks kau. Lupa pula saya. Okey, pembelian secara kredit dan tunai. Kita tengok situasi ni kelas. Okey, baca lagi sekali. Siapa yang ada mic tu baca. Keluarga membeli televisyen itu secara tunai. RM1,260 dibayar terus. Betul. Lagi? Keluarga Karol membeli televisyen secara kredit. RM20.50 dibayar setiap bulan selama 12 bulan. Pandai kau. So sekarang kita tengok kelas. TV yang sama, TV harganya sama saja. Yang mana cikgu TV tu harga dia? Yang ini dia RM1,290 ni. Kau nampak tak ni harga dia ni? Okey, RM1,290. Okey. Kalau awak bayar tunai, okey, kalau kau bayar tunai terus, terus kau dapatlah RM1,290 ni. Kau bayar terus tunai RM1,290. Kalau kau bayar hutang, okey, tu dia 12 bulan, RM120 darab dengan RM120.90 darabkan dengan 12. Jumlah dia semua RM1,450.80. Okey, kau nampak kelas? Okey, padahal harga sebenar tadi RM1,290. Jadi kalau saya buatlah dia punya perbezaan kalau kau bayar tunai dengan bayar secara kredit. Okey, kalau kau bayar secara kredit RM1,450.80, kau tolakkan dengan RM1,290. Nampak kalau kau bayar tunai. Okey, atas ni kredit ataupun hutang, bawah ni tunai. Kita tengok, kita cuba tolak dia Okey, sifar 8, sifar pinjam 15 tolak 9 jadi 6, 3 tolak 2 jadi 1. So ini selama setahun bank akan kutip dekat kau RM160.80. Okey, lebih kurang dalam RM11 lah sebulan dia kutip kat kau. Okey, maksudnya bank akan untung RM160.80 daripada satu transaksi kau. Okey, jadi kau berhutang lah. Nampak? Kredit tu hutang Jadi kalau kau bayar secara tunai, nampak ni dia punya faedah dia kelas. Tidak berhutang, tidak dikenakan faedah, membayar harga asal, bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Saya kata tadi kad debit kad debit lawannya kad kredit. Debit duit kau, kredit duit bank. Okey, pembelian secara kredit kau berhutang, hutang dengan ahlung berlesen, iaitu bank-bank dikenakan faedah, membayar harga yang lebih daripada harga asal, bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Jadi untuk celik wang yang nombor 5 ni, saya harap awak faham. Okey. Kalau kita tak ada duit, cuba kita tunggu dulu sehingga duit kita cukup, baru kita beli barang tersebut lah. Dan jangan kita celik wang ni pada situasi semasa ni, jangan paksa-paksa mak ayah untuk beli barang-barang yang mahal-mahal Okey. Sebab nanti kita akan masuk kepada kredit ni, pinjaman. Pinjaman ni amat-amat susah untuk kita selesaikan kalau tak ada pengurusan yang baik lah. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada celik wang. Tak ada celik wang dah, kita nak selesaikan masalah dah sekarang ni
Okey, cuma saya akan tukar. Sebab ini dalam buku teks awak, saya akan padam yang ni. Alamak, lagi pula. Okey, saya akan padam yang tu. Yang mana saya padam ni? Sebab dalam buku teks kau RM120. Saya akan tukar, saya letak harga dia dekat sini. RM RM420. Ada tak basikal? Ini bukan basikal tu harga RM420. Bukan Okey, basikal tu harga dia mahal. Cuma RM420 ni awak bayar setiap bulan. Nampak tu ada perkataan setiap bulan dekat situ ni. Selama 24 bulan. Okey kelas. Cuba kau bagi tahu saya apa ayat matematik yang terlibat kelas. Dia nak tahu harga basikal ni sebenar selepas 24 bulan kau bayar tu. Berapa ribu sebenarnya kau bayar? 420 darab 24. Okey, kejap. Saya tulis laju, bagus. RM420 darab dengan berapa? 24 bulan. Okey, 24 bulan. Okey. Kita buat sama-sama. Macam mana nak buat? Ayat matematik mesti ada. Okey, darab 24. Kau kan dah belajar darab wang ni, darab tambah tolak bahagi semua. Okey, ni 2 tingkat lah kelas tingkat pertama saya pakai warna purple. Sifar 4 kali 2 8. 4 kali 4 berapa kelas? 16. Lepas tu kau tolong buat anak panah kat bawah tu Okey. Ni sifar kali 2, sifar 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Lepas tu kau tambah semua. Sifar 8. Berapa? RM10,080 yang kau bayar untuk basikal ni kelas. Ada tak basikal RM10,080? Ada. Basikal Azul Hasni Awang pun dekat RM1 harga dia. So ini dia harga basikal tersebut lah, RM10,080. Tu ada orang simpan basikal dalam rumah. Saya tak tahulah basikal kau simpan dalam rumah kat dalam bilik tidur kau. Sebab harga dia lebih mahal daripada harga kereta. So awak boleh tengok basikal ni kelas. Okey, macam tu kiraan dia. Kau mesti tahu dulu nak darab ke, nak bahagi ke. Sebab kita tengah menyelesaikan soalan yang melibatkan wang Jadi kita padam, kita pergi soalan nombor 2. Kita buat sama-sama kelas Yang ini pun sama. Ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Ayahnya memberikan RM500 semasa membuat bayaran. Okey, berapakah baki wang yang diterimanya? Okey, siapa nak bagi tahu saya apakah ayat matematik yang terlibat? Ayat matematik yang terlibat untuk soalan ni apa dia? Siapa tahu? RM500 tolak RM238.90. Okey, RM. RM RM500 lagi. Tolak Jap. RM238.90 darab 2. Jawapan dia tolak dengan RM500. Okey, macam ni lah. RM RM238.90 ni darab dengan 2 kan. Betul tak betul? Maksudnya ada kurungan lah. Kan kita dah belajar operasi bergabung. Betul tak? Ini yang pertama. Dia ada satu lagi kelas. Apa jalan kerja yang pertama? Ini ayat matematik yang pertama. AM pertama kau. Ni dia. Okey, apa lagi satu? Cuba fikir sikit, apa lagi satu? Ayat matematik yang seterusnya, dia ada 2. RM238.90 tambah RM238.90 dalam kurungan. Tolak RM500. Boleh juga, bagus. Saya tak nak yang tu. Cara lain dia apa? Ada satu lagi. Boleh juga apa yang kau sebut tadi tu. Dia ada satu lagi, apa dia? Ni dia. RM RM500 kau boleh tolakkan dengan RM238.90. Lepas tu kau tolak lagi dengan RM238.90. Betul tak betul? Nampak ni. Kau boleh pilih lah jalan kerja yang mana untuk kau buat. Jawapan sama tak cikgu? Jawapannya sama aje. Okey, kita ambil ayat matematik yang pertama lah. Kenapa? Sebab itu lebih matang. Sebab kau tahu kau kena darab dulu. Jadi kau ambil 238 ni. Okey, 90 sen. Kau darab dulu dengan 2. Sebab kenapa 2? Ada dia kata ni satu set. Ayah dia kata 2 set. Okey, kita buat 92, 18, 82, 16, 17. Okey, 3, 2, 6, 7, 2, 2, 4. Ni kau tengoklah ada 2 longkang. So, kau balas balik 2 longkang. Jadi, ayah dia tanya berapa baki kau dapat tadi nak. Oi, kau beli baju tu 4, 7,
7.80 sen. Ayah dia suruh kira kan. Okey, kau buat dah tolak. Ni kosong kosong. Yang ni pinjam takkan tak tahu kan. Kau pinjam satu kat sini jadi 4, yang lain jadi 9. Jadi 9, yang ni jadi 10. 10 tolak 8 2. 9 tolak 7 2. 9 tolak 7 pun 2. Jadi inilah baki yang awak dapat, iaitu RM22.20 RM22.20. Itu yang kau dapat. Boleh kelas Okey, ini tak payah salin. Awak tengok dulu yang paling penting. Kalau nak salin nanti awak tengok kat YouTube. Okey, yang paling penting apa kelas? Awak kena tahu apa ayat matematik yang terlibat. Macam tadi si Haziq dia bagi tahu ada 2. Saya tambah lagi 1. Sebenarnya ada 3. Ada 4 jalan kerja yang kau boleh buat lah. Yang penting ayat matematik ni kau kena buat dulu. Kenapa ayat matematik sekolah rendah dilatih untuk tulis? Sebab masa sekolah menengah kau dah tak ada lagi dah bentuk lazim ni. Sebab kau dah boleh pakai kalkulator. Jadi dia minta apa je kelas? Dia minta ayat matematik je. Sebab itulah ayat matematik kau kena tulis daripada sekolah rendah. Okey, lepas tu kau buat bentuk lazim. Masuk sekolah menengah, dia tinggal ayat matematik sahaja. Dah tak ada lagi dah bentuk-bentuk lazim ni. Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Okey, yang ni ada 2 soalan dan ada 2 ayat matematik. Kat sinilah kita tengok dulu yang pertama. Ayah Izzati membeli sebuah motosikal. Kau tengok motosikal yang dibeli secara kredit. Harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal itu adalah seperti ditunjukkan. Okey, tunai dia bayar RM21,500 yang warna kuning. Yang warna hijau ni 72 bulan darat dengan RM438. Kita tak dapat lagi lah. Okey kelas, apakah ayat matematik yang pertama apabila soalan tu tanya harga belian secara kredit? Apa ayat matematik kita yang pertama untuk soalan pertama ni kelas? Apa dia? Siapa tahu? Apa ayat matematik dia? Dah ada kat atas tu. Cepat. RM. Hello, buka mic kau tu. RM apa kelas? 50. Bukan. Soalan pertama ni, harga belian kredit motosikal. Ni kan kredit ni. RM. Tengok ni kredit. 438. Betul lagi. 432. RM8 darab berapa? 72. 72 bulan. Okey, kita nak dapat ni. Biasa motor Yamaha 250 tu memang macam tu. Malah lebih tinggi sikit. Ni kalau kau nak bayar secara 72 bulan tu agak tinggi juga ni sebenarnya. Sebabnya bukan setahun 72 bulan ni adalah 6 tahun kau bayar. Okey, kita akan kirakan motor ni RM438 darabkan dengan 72 bulan. Okey, ni ada 2 pula kelas. Tadi kau darab wang dengan 1 digit. Sekarang kau darab wang dengan 2 digit. 8 kali 2 16, 3 kali 2 6 7, 4 kali 2 8. Okey, lepas tu kau buat pula bawah dia. 8 kali 7, jangan lupa anak panah. Ni kita garis. 8 kali 7 56. Saya letak kat tingkat bawah 7 kali 3 21. 21 tambah 5 awak dapat 26. Okey, 7 kali 4 28. 28 29 30. 30. Jadi kau tambahlah. Betul tak tu? 7 kali 4 28 29 30. Jadi kau tambah, kau dapat 6 7 6 13. Okey, 8 1 9 6 15. Sini jadi 1, ni jadi 3. Jadi ini duit kau secara kredit. Nampak kelas? Okey, kelas, soalan kedua dia tanya beza kan. Ini kita punya standard pembelajaran kita tadi. Beza bayaran tunai dengan bayaran kredit. Apa ayat matematik saya kat sini kelas? Siapa tahu ayat matematik saya? 536 tolakkan dengan RM. Pandai. Kau jangan tolak yang besar, mesti jangan tolakkan dengan yang besar, mesti besar tolakkan dengan yang kecil. Jadi RM31,536 ni kau boleh buatlah. Okey, tolakkan dengan 21,500. Jadi kita nak cari beza dia. Sebab soalan kan beza. Beza tu kan operasi tolak nilai besar, tolak nilai kecil. Kau buat saja. Okey. Ini jawapan kau. Okey, kau nampak tu kelas. Benda ni realiti tak? Ya, realiti. Kalau kau bayar secara tunai, kau akan untung RM10,036. Kau bayang tu RM10,036 tu kau dapat beli satu lagi biji motor cash. Kalau motor Modenas kau dapat beli 3 biji. Motor Modenas RM10,036 ni. Jadi kau nampak beza antara orang yang bayar secara tunai
dan orang yang bayar secara hutang. Kredit tu hutang sebab kau bayar dekat bank. Bank bayar dulu kat awak lah. Ataupun ahlum belesen saya sebut tadi kan. Jadi kita tengok ni kelas, kita tahu inilah pengiraannya. Ayat matematik penting. Okey, saya padam yang ni. Kita akan pergi kepada penyelesaian masalah lah kot. Tugasan minggu ini. Nanti awak salin dan selesaikan dalam buku latihan guru awak ni. Okey, awak boleh ambil gambar dia sekejap. Tak pun nanti saya hantar dalam WhatsApp lah. Jawapan dah ada. Sama Jalan kerja kau hantar dekat saya selepas kau selesai buat. Jawapan ni betul ni, saya dah semak semua ni. So kalau boleh tulis ayat matematik. Jangan lupa setiap soalan ni ada dia punya ayat matematik. Nanti awak salin soalan ni dalam kau punya buku apa? Buku matematik. Latihan guru ataupun latihan buku teks. Kau ambil latihan guru lah, senang. Okay, habiskan latihan guru. Dah habis latihan guru, kau buat latihan buku teks. Ini dia ayat matematik. Cuma nombor 4A, 4B, 4C ni tak ada. Kau tak ada ayat matematik. Kau just tengok tadi balik. Okay, nombor 4 ni kelas 4A, 4B, 4C. Cuba kita buat sama-sama kelas. Vixen boleh menyimpan dan mengeluarkan wangnya dengan mudah. Apakah jenis akaun Vixen? Okay, ada perkataan wangnya dengan mudah tu dikeluarkan. Simpan, masuk, senang aja. Siapa tahu kelas? Cuba bagi tahu saya apa jawapan untuk 4A ni. Akaun simpanan. Pandai, akaun simpanan. Nampak? Saya dah bagi tahu jawapan itu. B, Jagdip menyimpan wang dan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Cluenya dividen. So, apakah nama jenis akaun Jagdip? Akaun pelaburan. Okey, saya tanya kau. Habis kalau akaun simpanan kita panggil apa? Akaun simpanan kita panggil apa? Kalau kau dapat duit lebihan daripada bank, apa nama dia? Faedah. Pandai. Okey, siapa tahu apakah nama dividen bagi nama lain bagi dividen? Ahlum belesen. Pandailah kau. Itu kad kredit ni saya tanya. Dividen ni ada nama lain yang tadi. Bonus. Pandai, bonus. Bagus. Bagus. Baik kau dapat tangkap Jadi kau kena tahu ni istilah-istilah dia. Bukan dia suruh kau kira, dia suruh kau tahu dulu. Nak kira masa form 3 nanti. Okey? So seterusnya, Angeline tidak mengeluarkan wang simpanannya dalam tempoh 3 tahun. Maksudnya tak usik pun duit dia. Namakan faedah yang diterima daripada wang simpanan yang tidak dikeluarkan itu. Apa nama dia kelas? Dia tak usik pun duit dia. Faedah compound. Salah, jawapannya faedah mudah. Kan saya kata tadi, faedah mudah dia tak keluarkan duit langsung. Tak kisahlah berapa tahun kau simpan pun. Contoh kau masuk 10,000, kau tak keluarkan selama 10 tahun, dia masih lagi faedah mudah. Andai kata tahun pertama kau dah simpan duit, lepas tu kau keluarkan faedah kau tu, itu dah nama faedah compound. So awak kena tahulah. Faedah mudah senang, jangan keluarkan duit. Andai kata kau keluarkan duit kau je, dia dah jadi compound. Macam kita dah, ayah awak ke mak awak dapat gaji, hari ni dapat gaji, tak sampai beberapa minit dah keluar. Itu memang compound. Dia tak jadi mudah lah. Jadi habis nak pakai duit, nak hidup pakai apa kan? Mesti pakai duit hari-hari. Okey, so ini saja tugasan awak. Jawapan dah ada, 4A, 4B, 4C, tak payah buat lah. Kalau nak buat, awak salin, awak tulis jawapannya dah ada ni. Cuma 1, 2, 3 je kau hantar dekat saya tak banyak pun. Itu saja tugasan minggu 23. Okey, cikgu akan bagi link dekat dalam kelas lah. Takut awak ada tak dapat nanti link untuk awak isi kehadiran. Itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada yang join. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada diri saya sendiri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kelas, bye-bye semua. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama semua. Ya, sama-sama. Okey, sama-sama Thank you.